Seorang wanita dari UK berdepan hukuman tembak mati selepas didakwa membunuh teman lelakinya di Dubai. Brooke George yang berumur 23 tahun mendakwa dia menikam pasangannya untuk mempertahankan diri menurut kumpulan kempen Detained in Dubai. Mereka berkata Brooke mendakwa teman lelakinya menjadi semakin mengongkong dan kasar semasa lawatan kedua mereka ke bandar itu dan dia cuba meninggalkan Dubai selepas dia diserang dengan ganas dan pasportnya ditahan. Dalam satu kenyataan, Ibu Brooke berkata sehari sebelum kejadian, Brooke tidak seperti dirinya sendiri dan dia percaya Brooke sedang berusaha keras untuk pulang ke rumah dan menjauhkan diri daripada apa sahaja yang telah berlaku kepadanya. Detained in Dubai berkata, mereka yang paling rapat dengan Brooke percaya dia mungkin telah dipujuk ke Dubai dengan alasan palsu untuk tujuan eksploitasi. Mereka menyeru agar wanita berumur 23 tahun itu dibebaskan dengan ikat jamin dan kes tersebut dikendalikan sebagai keganasan rumah tangga. Seorang pempengaruh kini berdepan kemungkinan hukuman tembak mati di Dubai selepas dia melakukan kesilapan melakukan jenayah di negara Islamis dan sudah tentu dia mendakwa bertindak untuk mempertahankan diri. Mari kita selami butiran kisah yang luar biasa ini. Nampaknya dia benar-benar akan berada di tengah-tengah kes jenayah antarabangsa. Tetapi awal tahun ini, dia telah berkenalan dengan William Treby yang berumur 26 tahun secara dalam talian. Dan menurut beberapa laporan, mereka berdua berkenalan melalui Facebook dan mula berbual dengan cepat. Tidak lama kemudian, hubungan yang bermula secara dalam talian itu berubah menjadi rancangan untuk bertemu secara bersemuka. Treby telah tinggal dan bekerja di Dubai, dan Brooke akhirnya terbang ke sana untuk melawatnya. Anaknya Brooke, dia baru berumur 23 tahun. Dia sangat naif. Dia berkenalan dengan lelaki ini melalui Facebook dating. Dia pergi ke Dubai. Dari sudut pandang dia, ia adalah percintaan yang sangat pantas. Lelaki itu membawanya ke semua restoran mewah, membawanya ke kelab pantai. Dia mengatur sesi pendamaran model untuknya di pantai. Dia sangat bangga dan gembira dengan semua ini. Dia pulang ke rumah, beritahu ibu, lihat, saya telah jumpa seorang lelaki yang mungkin boleh jadi teman hidup saya pada masa depan. Dan ini dipanggil love bombing, ya. Ia adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh narsisis, terutamanya lelaki yang suka mendera. Mereka buat anda rasa sangat disayangi, sehingga anda sendiri tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dan anda tak pernah terfikir mereka akan lakukan sesuatu yang buruk kepada anda. Dan bila mereka mula buat perkara buruk kepada anda sentiasa bandingkan dengan betapa hebatnya mereka sebelum ini. Jadi, anda pun terpedaya. Dan menurut ceritanya, perjalanan pertama itu berjalan dengan sangat baik. Dia kemudian menggambarkannya sebagai masa paling bahagia dalam hidup saya. Dan saya rasa antara pantai dan tempat-tempat mewah, ia memang nampak seperti fasa bulan madu tipikal untuk pasangan influencer. Tapi menurut Brooke dan keluarganya, perasaan itu tak bertahan lama. Jadi masalah sebenarnya tidak bermula sehinggalah dia kembali ke Dubai untuk lawatan kali kedua. Dia terbangkan dia sekali lagi ke Dubai. Tetapi menurut ceritanya, pengalaman yang dia alami sangat-sangat berbeza. Dia dibiarkan bersendirian di dalam sebuah apartmen untuk kebanyakan masa. Ada orang lain di dalam apartmen itu. Apabila mereka keluar, mereka ditemani oleh lelaki lain ini. Jadi dia berkata bahawa William berkelakuan sangat berbeza daripada lelaki yang dia kenali semasa perjalanan pertama itu. Dan melalui kenyataan yang dikeluarkan kepada kumpulan advokasi Detained in Dubai, Brooke mendakwa bahawa dia menjadi suka mengongkong dan mendera. Dan perkara-perkara kecil mula membuatnya rasa seperti ada sesuatu yang tidak kena sama sekali. Jadi, salah satu tanda amaran terbesar adalah apabila dia mendapati bahawa William hanya menempati tiket sehala untuknya ke Dubai. Itu bukan pertanda yang baik. Keluarga Brooke juga mendakwa bahawa dia menyedari William memegang pasportnya, menjadikan ia jauh lebih sukar untuk dia keluar dan pulang ke rumah bila-bila masa yang dia mahu. Dan sekali lagi, ini adalah dakwaan yang belum dibuktikan di mahkamah. Tetapi ia adalah inti kepada kisah Brooke tentang apa yang berlaku seterusnya. Jadi, ibunya berkata bahawa dia perasan perubahan hampir serta-merta. Semasa lawatan pertama Brooke, dia kedengaran teruja dan gembira setiap kali mereka bercakap. Tetapi pada perjalanan kedua, panggilan telefon itu menjadi sangat berbeza. Menurut ibunya, Brooke lebih pendiam daripada biasa dan kelihatan sangat gelisah. Dia juga berkata bahawa anak perempuannya terus menegaskan bahawa semuanya baik-baik saja. Tetapi dia dapat merasakan sesuatu telah berubah. Kemudian datang satu panggilan telefon yang apabila dikenang semula telah menjadi salah satu bahagian paling penting dalam kisah keluarga itu. Ibunya berkata bahawa Brooke menangis tanpa henti. Dia kedengaran sangat ketakutan dan berulang kali berkata bahawa dia mahu pulang ke rumah. Ibunya juga berkata bahawa dia dapat melihat salah satu mata Brooke bengkak dan mula tertutup. Dan pada masa yang sama, Detained in Dubai berkata Brooke telah mula memberitahu rakan-rakannya bahawa ada sesuatu yang tidak kena dan dia perlu keluar dari Dubai. Jadi, orang-orang dari organisasi itu terus bertanya, baiklah, bagaimana kita sebenarnya boleh mendapatkan ejen AI dalam pasukan kita? Mudah sahaja. Lihat bagaimana saya lakukannya dalam 60 saat. Selain itu, mereka juga berkata bahawa Brooke mula bimbang bahawa dia telah dipancing ke sana atas alasan palsu. Tidak, seorang lelaki Islamis sedang memancing kamu ke sana, memanjakan kamu dengan kasih sayang, dan kemudian pada kali kedua kamu datang, dia mengambil paspor kamu dan hanya membayar tiket sahala, serta tidak lagi memberi perhatian kepada kamu. Sangat tipikal Islamis lah dia tu.
Jadi, tiada bukti awam yang telah dikeluarkan oleh penyiasat untuk menyokong dakwaan ini. Jadi maksud saya, tak kira apapun yang berlaku di sebalik pintu tertutup, jelas bahawa sekurang-kurangnya pada ketika ini, hubungan yang Brooke gambarkan sebagai masa paling bahagia dalam hidupnya itu, sekurang-kurangnya menurut ceritanya, boleh dikatakan sudah berakhir. Okey. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Semua? Ada sesiapa boleh teka? Sekarang, dia mahu melarikan diri. Kemudian datang malam yang mengubah hidup mereka berdua selama-lamanya. Jadi, mereka berdua keluar bersama pada waktu petang ke McCafferty's Bar di Jumeirah Village. Brooke mendakwa bahawa selepas William minum, satu pertengkaran tercetus dan dia menjadi ganas semasa dalam perjalanan pulang ke apartmen. Brooke mendakwa serangan itu berterusan apabila mereka sampai di rumah. Dan pada satu ketika, dia berkata bahawa dia memutuskan untuk meninggalkan Dubai sepenuhnya. Brooke berjaya mengatur penerbangan pulang ke London dengan bantuan rakan-rakannya. Tetapi ada satu masalah besar. Dia masih memerlukan pasportnya. Mereka berkata bahawa dia kembali ke apartmen untuk mengambil pasportnya dengan percaya bahawa dia boleh terus ambil barang-barangnya dan terus ke lapangan terbang. Tetapi apa yang berlaku selepas itu jelas merupakan bahagian utama dalam keseluruhan kes ini. Kerana Brooke berkata bahawa dia sedang menangis, merayu supaya pasportnya dipulangkan apabila William didakwa menyerangnya sekali lagi. Dia mendakwa. Kamu semua sudah bersedia? Bahawa dia telah dipukul berulang kali, takut akan nyawanya, dan mencapai pisau dapur yang berada dalam jangkauan tangannya. Dan William kemudian kehilangan nyawanya selepas ditikam. Tetapi persoalannya, kenapa? Brooke kata dia bertindak untuk mempertahankan diri kerana dia percaya dirinya dalam bahaya. Namun pendakwa raya Dubai telah mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan terancang dan disitulah kes ini menjadi sangat sukar untuk dinilai. Secara terbuka, pihak berkuasa belum benar-benar menjelaskan bukti apa yang membawa mereka kepada kesimpulan bahawa jenayah itu dirancang terlebih dahulu. Mereka juga belum mengeluarkan butiran terperinci mengenai kejadian itu atau menjelaskan teori di sebalik pertuduhan tersebut. Dan itu semua tidak baik. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Seorang wanita dari UK berdepan hukuman mati dengan skuad penembak selepas didakwa membunuh teman lelakinya di Dubai. Brooke George yang berusia 23 tahun mendakwa dia menikam pasangannya untuk mempertahankan diri menurut kumpulan kempen Detain in Dubai. Mereka berkata Brooke mendakwa teman lelakinya menjadi semakin mengongkong dan kasar pada lawatan kedua mereka ke bandar itu dan dia cuba meninggalkan Dubai selepas dia diserang dengan ganas dan pasportnya ditahan. Dalam satu kenyataan, Ibu Brooke berkata sehari sebelum kejadian, Brooke tidak seperti dirinya sendiri dan dia percaya Brooke sedang berusaha keras untuk pulang ke rumah dan menjauhkan diri daripada apa sahaja yang telah berlaku kepadanya. Detained in Dubai berkata mereka yang paling rapat dengan Brooke percaya dia mungkin telah diperdaya ke Dubai dengan alasan palsu untuk tujuan eksploitasi. Mereka menyeru agar wanita berusia 23 tahun itu dibebaskan dengan jaminan dan kes tersebut dikendalikan sebagai keganasan rumah tangga. Kerajaan UK telah menyatakan bahawa mereka menyokong seorang wanita British yang ditahan di UAE dan keluarganya. Inilah sebabnya kawan-kawan, anda tidak mahu ditahan di negara Islamis. Saya tidak mengatakan dia tidak sepatutnya ke mahkamah dan melalui proses kehakiman. Tetapi saya perlukan ia dilakukan dengan cara yang membolehkan dia menyuarakan kebimbangannya sepenuhnya. Brooke George meninggalkan Gravesend untuk menikmati gemerlap Dubai bersama seorang lelaki yang dia temui secara dalam talian. Tetapi kini, Brooke telah didakwa dengan tuduhan membunuh dan berdepan hukuman mati oleh pasukan penembak menurut sebuah kumpulan hak asasi manusia yang mengatakan wanita berusia 23 tahun itu bertindak untuk mempertahankan diri dalam kes keganasan rumah tangga. Keluarga Brooke berkata ini adalah lawatan kedua wanita berusia 23 tahun itu ke Dubai untuk bertemu lelaki tersebut selepas dia menggambarkan pengalaman yang sangat menyeronokkan pada lawatan pertamanya. Tetapi kumpulan kempen Detained in Dubai berkata Brooke mendakwa pasangannya menjadi semakin mengawal dan kasar dan dia mengambil pisau untuk mempertahankan diri semasa pergaduhan yang ganas. Jangan melancong untuk bertemu lelaki Islamis. Macam mana tu? Jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Bukan sahaja lelaki-lelaki itu akan bermasalah. Malah kerajaan yang menyokong mereka juga akan bermasalah. Dan awak akan menghadapi masalah tidak kira apa yang awak lakukan. Jangan pergi. Jangan pergi ke Afghanistan. Tolong jangan pergi. Jangan terpedaya dengan lelaki-lelaki yang memikat awak. Itu sahaja. Mereka memang mahu memikat awak. Ia sangat jelas. Ia sangat mudah. Ia langsung tidak rumit. Jangan pergi melancong ke negara-negara dengan lelaki Islamis yang melimpahi awak dengan kasih sayang secara berlebihan. Mudah. Semang, mari kita harap gadis ini benar-benar dapat keluar dari situasi ini. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.